Okey, selamat datang ke sesi pembelajaran pada hari ini. Okey, baik. Kita akan teruskan bagi unit 22 iaitu anak yang baik. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah sehari dalam kehidupan Alice. Okey, baik. Pertama sekali, kamu perlu sediakan buku teks muka surat 68, kemudian buku aktiviti muka surat 75 dan 76. Okey, baiklah. Mari kita lihat apa yang berlaku dalam kehidupan seharian Alice. Okey, pertama sekali kamu perlu kenal pasti objektif yang kamu nak capai pada hari ini, iaitu murid dapat melengkapkan teks atau perenggan menggunakan kata majmuk dengan betul. Apa yang kita nak fokuskan pada hari ini ialah kita nak lengkapkan teks ataupun perenggan dengan kata majmuk. Okey, baik. Okey, pertama sekali sebelum kita pergi ke lebih dalam lagi, kita mesti kenal pasti apa maksud kata majmuk. Okey, kata majmuk ni ialah rangkaian dua perkataan atau lebih. Ini kata kunci dia. Dua perkataan atau lebih yang membawa makna tertentu. Maksudnya dia adalah perkataan. Itu yang kita panggil sebagai kata majmuk. Kata tu adalah perkataan. Majmuk tu lebih daripada satu. Kalau tunggal, satu. Majmuk lebih daripada satu. Dua dan ke atas. Okey, bila kita gabungkan kata majmuk, maksudnya dua perkataan atau lebih yang memberi maksud kepada kita. Jom kita tengok contoh. Okey, ini buku teks kamu muka surat 68. Okey, di dalam buku teks kamu berkaitan dengan sehari dalam kehidupan Alice. Okey, Alice murid yang berdisiplin. Dia mengikut jadual harian yang ditetapkan oleh ibu bapanya. Okey, di dalam ayat di atas ini, perkataan jadual harian ini merupakan kata majmuk. Cikgu tulis KM. Ni adalah kata majmuk. Kenapa? Perkataan ni bila kita asingkan dia, contohnya perkataan jadual dan perkataan harian. Jadual bermaksud jadual kamu, susunan apa yang kamu nak letak di dalam jadual. Harian ni maksudnya hari. Bila kita gabungkan jadual harian, dia dua perkataan. Bila lebih daripada satu, iaitu dua perkataan ini, dia dah jadi kata majmuk. Sebab dia perkataan dan perkataan, bukan ayat ya, perkataan. Bila kita gabungkan dua ini, dia membawa satu maksud. Jadual harian ni maksudnya jadual kamu untuk sehari. Itu yang dikatakan membawa maksud. Inilah kita panggil sebagai kata majmuk. Ini contoh yang pertama. Okay, baik. Kita lihat pada waktu pagi. Okey. Dia kata jam loceng menunjukkan pukul 6 pagi. Okey, pertama sekali di sini kita boleh lihat perkataan jam dan perkataan loceng. Okey, dua perkataan ini sekiranya kita baca satu persatu, iaitu yang pertama jam. Jam membawa maksud jam lah kan. Okey, loceng ni adalah sesuatu yang berbunyi. Tapi bila kita gabungkan jam dan loceng, dia menjadi satu alatan yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita, iaitu jam yang ada loceng, yang kamu gunakan dia untuk kejutkan kamu pada waktu pagi. Okey, perkataan ni bila kita gabungkan jam dan loceng, dia jadi dua perkataan. Inilah kita panggil sebagai kata majmuk. Kita sambung. Alice bangun daripada tidur dan menyiapkan diri untuk ke sekolah. Okey, tak ada. Dia memakai baju seragam yang bersih dan kemasnya. Okey, kamu perasan tak perkataan baju dan seragam? Tapi bila kita gabungkan dia, dia jadi baju seragam. Kalau baju saja boleh jadi baju putih, baju hitam, macam-macam baju. Kalau seragam ni maksudnya sama. Bila digabungkan baju seragam, maksudnya baju sekolah kita, baju yang sama kita pakai dengan murid yang lain. Kan dia dah menjadi satu maksud. Bila digabungkan dua perkataan ni, perkataan baju dan perkataan seragam ni digabungkan menjadi satu gabungan perkataan, dia dah jadi satu maksud yang lain.
Itu yang kita panggil sebagai kata majmuk. Kita tengok pula ayat yang kotak yang kedua. Pada waktu pagi juga, Alice mencium tangan ibu bapanya sebelum ke sekolah. Sampai di sekolah, dia terus ke bilik darjah dan bersiap sedia untuk menghadapi pelajaran pada hari tersebut. Okey, di sini cikgu nak tekankan satu kata majmuk. Okey, perkataan bilik darjah. Kalau kita asingkan perkataan bilik dan darjah ni, bilik membawa maksud satu ruang. Darjah ni membawa maksud satu aliran. Bila kita gabungkan bilik darjah, maksudnya kelas kamu yang kamu gunakan untuk belajar tu. Bila kita gabungkan dia. Okay, ini adalah dua perkataan yang kita gabungkan menjadi satu maksud, menjadi kata majmuk. Okay, boleh faham ya? Okay, untuk kotak yang seterusnya ni, dia minta untuk kita bina satu perenggan cerita. Tapi ini cikgu tak tekankan kamu untuk kamu buat. Kamu tak perlu buat. Kamu hanya dengar sahaja contoh kata majmuk yang cikgu nak ceritakan kepada kamu. Itu sahaja. Kamu tak perlu tulis apa-apa. Okay, kita tengok di kotak yang ketiga ni. Dia kata berehat di ruang tamu. Okay, perkataan mana yang menunjukkan kata majmuk? Okay, berehat bukan. Di ruang pun bukan. Okay, ruang tamu. Okay, ruang tamu ni membawa maksud ruang di luar, di depan rumah kita. Ruang tamu ini adalah satu kata majmuk, iaitu perkataan pertama ruang. Ruang ni satu kawasan yang lapang. Tamu ni untuk orang yang hadir ke rumah kita. Itulah kita panggil sebagai ruang tamu. Bila kita gabung, dia menjadi satu kawasan yang mana bila tetamu datang, dia akan duduk di situ. Itulah ruang tamu. Tengok, dia ada dua perkataan. Perkataan ruang, perkataan tamu. Dia gabungkan perkataan ruang dengan tamu, jadilah satu kata majmuk yang membawa maksud. Yang kedua, membaca buku cerita. Okay, ini mudah. Perkataan buku cerita. Buku, biasalah buku kan, macam-macam buku ada. Cerita ni membawa maksud satu penceritaan. Bila kita gabungkan, dia jadi satu maksud yang sama. Okay, yang keempat, ini terang-terang dia bagi kerja sekolah. Okay, ini memang kata majmuk. Ayat pertama kerja, ayat kedua sekolah. Okay, kerja lah kan. Sekolah ni tempat. Bila digabungkan kerja dengan tempat, jadilah kerja sekolah ni ada satu perbuatan yang kamu perlu buat, iaitu kerja, tugasan kamu. Yang seterusnya, jadual dan waktu. Okay, bila digabungkan menjadi jadual waktu, kamu perlu susun satu jadual. Okay, itu adalah kata majmuk yang kamu perlu tahu, iaitu dua perkataan yang digabungkan menjadi satu makna yang tertentu. Kalau digabungkan, contohnya cikgu ambil kat sini, mencium tangan. Ini bukan kata majmuk sebab bila kita gabungkan memanglah ada maksud, tapi bukan maksud yang satu. Mencium satu maksud, tangan satu maksud. Itu dah jadi lain. Okey. Beralih kepada tugasan kita yang pertama berkaitan dengan si jantung hati. Ini tugasan yang pertama di dalam buku aktiviti muka surat 75. Okay, dia kata lengkapkan teks dengan kata majmuk yang sesuai. Okay, di sini dia berikan banyak kata majmuk yang dinyatakan kat sini. Contohnya buah hati, orang tua, air mata, jam tangan, orang rumah, berat hati, buah tangan, hari minggu, anak kandung dan baju kurung. Okay, kamu fahamkan kata majmuk yang ada di sini, dia dah berikan. Kemudian kamu baca petikan yang ada di sebelah kanan ni. Ini dalam buku aktiviti kamu, muka surat 75. Okay, kamu baca, fahamkan petikan ini, kemudian kamu cari makna ataupun kata majmuk yang mana yang sesuai untuk kita letakkan di dalam petikan ini. Contohnya cikgu bagi Khairul anak yang baik. Dia, okay, jawapan dia apa? Ada kat sini. Haji Rahim dan Hajah Nora. Okay, dia apa? Buah hati, orang tua, air mata. Okay, hari minggu, buah tangan. Okay, anak kandung. Okay, kita cuba letak. Dia anak kandung Haji Rahim dan Hajah Nora. Betul. Maksudnya dia anak kepada Haji Rahim dan Hajah Nora. Betul lah jawapan anak kandung kat sini. Okay, cikgu tak muat, cikgu tulis atas.
Jadi anak kandung ni awak dah gunakan. Awak dah guna, awak tanda supaya awak tak guna kali kedua. Yang seterusnya ni awak baca, awak fahamkan dan kenal pasti kata majmuk mana yang sesuai untuk awak letak di dalam ruang jawapan awak. Itu sahaja tugasan yang pertama, sebab awak hanya perlu kenal pasti kata majmuk untuk lengkapkan teks ni ataupun perenggan ni. Itu yang pertama. Baiklah, kita sambung ke tugasan yang seterusnya, iaitu tugasan 2. Masih lagi dalam buku aktiviti muka surat 76. Kali ni dia suruh kamu bina perenggan menggunakan kata majmuk. Jadi dia dah berikan contoh yang pertama. Dia kata Seha hendak membacuh air teh. Dia menjerang air di dalam cerek elektrik. Awak nampak yang dihitam terangkan ni, dua perkataan ni adalah kata majmuk. Ini kita panggil sebagai kata majmuk. Sementara menunggu air masak, dia mengambil air batu dari peti sejuk. Perkataan air batu ni pun sama juga. Dia adalah kata majmuk. Jadi apa yang kamu perlu buat? Tengok yang kedua ni. Baik. Dia kata yang pertama, telefon bimbit. Kemudian menjawab panggilan, terlanggar barang, gelas kaca. Jadi setiap satu-satu ini kata majmuk yang diberikan di sini. Dia ada kata majmuk dan dia ada perbuatan. Contoh telefon bimbit ni adalah kata majmuk. Menjawab panggilan ni adalah kata kerja. Terlanggar barang ni kata kerja. Gelas kaca ni adalah kata majmuk. Awak boleh buat dua ayat di sini. Telefon bimbit berbunyi. Lepas tu awak boleh sambung menjawab panggilan. Awak boleh sambung. Telefon bimbit berbunyi. Lepas tu awak nak buat apa? Titik. Kemudian Seha menjawab panggilan. Selepas Seha menjawab panggilan, contoh awak kata Seha terlanggar barang. Kemudian gelas kaca jatuh dan pecah. Awak nampak kat sini Seha dah jawab telefon. Tapi bila dia jawab telefon, barang dia terlanggar barang, kemudian gelas dia jatuh ke bawah dan pecah. Jatuh mestilah pecah kan. Ini awak sambung ayat di sini. Cikgu nak awak bina ayat sendiri dengan kefahaman kamu. Sebab apa? Untuk bina ayat ni dia mudah. Awak hanya rujuk di dalam gambar ini sahaja. Itu tugasan yang kedua. Bagi gambar nombor 2. Kita tengok yang seterusnya. Ini nombor 3. Awak nampak ni, kaca pecah, ada serpihan air batu. Kemudian dia masukkan ke dalam bako sampah. Kita baca ayat dia dulu. Seha segera mengambil penyapu dari bilik stor. Kemudian dikata kat sini serpihan kaca bako sampah. Jadi awak boleh tulis kat sini Seha menyapu serpihan kaca ke dalam penyodok contoh. Kemudian Seha masukkan sampah tadi ke dalam bako sampah. Awak buat ayat. Yang seterusnya, ini Seha, ayah dia dengan ibu dia. Ni awak kena buat ayat sendiri. Ingat kat sini watak utama dia adalah Seha. Jadi dia kata kat sini ibu bapa mengakui kesalahan. Siapa yang mengakui kesalahan? Mestilah Seha, sebab Seha yang buat kaca tadi pecah. Kemudian terima kasih. Kemudian memohon maaf. Jadi kat sini awak bina ayat. Siapa? Seha buat apa? Seha mengaku kesalahan kepada ibu bapa dia. Contoh awak boleh pusing ambil belakang dulu pun tak apa. Janji awak gunakan perkataan yang dia bagi kat sini. Kemudian Seha mengucapkan terima kasih kepada ibu bapanya dan memohon maaf atas apa? Atas kesalahan yang dia lakukan. Contoh macam tu. Itu tugasan yang kedua dalam buku aktiviti muka surat 76. Itu saja tugasan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih daripada cikgu. Semoga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang.